Ya, Assalamualaikum rakan tugas Adina di daerah Tutong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hani dan juga Sarina. Apa kabarnya ni pagi ini? Syukur Alhamdulillah, ceria, gembira rasanya dapat bersua dengan Nur Adinah di pagi ini. Mengenai dengan topik perbualan, terus saja kita tanyakan kepada Nur Adinah untuk bercambah idea, bercambah minda. Untuk tahun depan, Negara Brunei Darussalam akan menyambut 40 tahun, 4 dekad kemerdekaan. Jadi mungkin dari segi ekspektasi Nur Adinah, persembahan yang dapat dibawakan untuk tahun depan, mungkin boleh dikongsikan. Ya, Serina dan Hani, dari dulu hinggalah sekarang ya, persembahan dari rakyat dan juga penduduk, khususnya dalam persembahan Padang memang tidak pernah mengecewakan. Dan saya pasti sempena 4 dekad Hari Kebangsaan yang akan disambut tahun depan, saya percaya golongan muda dan juga golongan belia akan semakin ramai tampil untuk sama-sama lagi memikirkan dan juga mengatur ya konsep persembahan bagi 4 dekad Hari Kebangsaan ini. Jadi ekspektasi saya adalah saya yakin persembahan tahun hadapan akan semakin mewarnai sambutan tersebut dan juga akan disambut dengan gilang gemilang. InsyaAllah ya. Betul, lebih warna-warni dan bervariasi, itu dia. Baik, untuk bahan yang akan dibawakan dari daerah Tutong hari ini pastinya juga akan turut membantu untuk memangkin semangat kita ni agar lebih mencintai negara kita ni Brunei Darussalam. Kita akan serahkan dulu bersama dengan Adina di sana. Silakan. Baik, terima kasih Sarina dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Jumaat Audah. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pagi ini menerusi lintas langsung dari daerah Tutong hari Jumaat 24 Februari 2023. Audah, apa kabaran Audah pada pagi ini? Semoga Audah dalam keadaan yang baik dan ceria selalu menjalankan hari Audah pada pagi ini, dan apa sahaja urusan Audah semoga ianya dipermudahkan dan dilancarkan dengan sempurna ya pada pagi ini. Baiklah Audah, seperti biasa pada pagi ini akan dikongsikan beberapa maklumat semasa, iaitu pada 26 Februari 2023 akan diadakan Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Sinaud dan Sungai Kelugus Mukim Keriam Tutong. Dan majlis ini akan bermula pada jam 8 pagi hingga 11 pagi bertempat di Dewan Silaturahim Pusat Latihan Penjara Maraburong Tutong. Jadi bagi Audah penduduk Kampung Sinaud, Kampung Sungai Kelugus dan sekitarnya adalah dialu-alukan untuk hadir bagi sama-sama lagi menjayakan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung ini yang akan diadakan pada 26 Februari 2023. Seterusnya Audah, pada 28 Februari 2023 akan diadakan bacaan ratib Al-Atas sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 tahun 2023. Majlis ini akan bermula pada jam 8.30 pagi bertempat di Masjid Kampung Penampar Tutong. Jadi semoga majlis ini akan dapat berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan. Baiklah Audah, itulah dua maklumat semasa. Seterusnya marilah kita beralih untuk menyaksikan bahan visual untuk pagi ini. Belia yang kreatif dan inovatif serta mempunyai asas hidup, berkemampuan berfikir untuk berdikari dan mencari nafkah yang berbeza adalah yang sangat diharapkan di negara ini. Jika dilihat pada masa ini, jumlah pengusaha-pengusaha muda yang berjaya semakin meningkat dalam membangun ekonomi dan pencapaian sendiri juga untuk negara. Dan ini tidak terkecuali bagi pengusaha belia dari kawasan pedalaman. Sempena meraihkan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 tahun, rampai pagi berkesempatan untuk menemu bual seorang belia di kawasan pedalaman daerah Tutong yang berjaya mengukir nama di negara ini melalui pencapaiannya mengusahakan ladang tanaman dikenali sebagai Labulicious Farm. Yang saya usahakan adalah sebuah ladang yang sudah ditubuhkan sejak tahun 1992, dan ladang ini pada mulanya adalah ladang buah-buahan, tapi pada start pandemik 3 tahun lepas kami mula membersihkan ladang ini, dan mana-mana buah yang tidak subur, yang kurang buahnya kualitinya,
kami pun menebang dan hasilnya ada serba sedikit kawasan dan di sana kami mulakan untuk menanam labu, labu kuning. Dan hasilnya pada awalnya adalah sebanyak hampir 3,000 kilo dan dari sanalah kami start untuk meluaskan lagi ladang kami dan memperbanyakkan lagi hasil dari memperbagaikan lagi lah hasil labu ini untuk dijadikan seperti jus, aiskrim dan sebagainya. Di samping itu juga kami juga menanam roselle dan sayur-sayuran lain. Ladang ini adalah merupakan ladang konvensional di mana kami mempraktiskan cycle di mana selepas kami menanam labu, tempat itu akan diganti dengan sayuran lain seperti jagung, timun, terung, lada dan sebagainya. Semenjak tahun 1992, saya sentiasa mengikut kedua orang tua saya dalam ladang inilah sampai saya bekerja sendiri. Masa itu belum timbul minat untuk menguruslah. Tapi sejak pandemik itu tidak dapat keluar negara, tapi knowledge itu selalu keluar negara sudah ada. Jadi kenapa tidak buat di sinilah, di tempat ini majukan ladang ini. Dan selain itu kami mengikuti program Belia 3K. Di sana lagi diberikan kursus dan di sana juga diasahlah bakat apa tu supaya kita dapat mengurus dengan lebih baik lah. Untuk macam kami ladang tapi kami boleh jadikan dia satu tempat lawatan. Selain lawatan kami juga ada membuat produk-produk. Jadinya produk-produk itu akan dijual di tempat ladang itu supaya orang dapat mengenal lagi lah tempat kami ini sebab strategiknya tempat ini dah jauh dari Tasik Merimbun. Cabaran ini walaupun saya ini bukan background bisnes lah bagian kemis. Jadi tapi sebab kerajaan selalu mengantar ke kursus-kursus. Jadi di sana kami itulah mengambil sedikit sebanyak untuk kami punya basic dan memperluaskan lagi lah. Sekarang ini pun dapat sudah keluar negara, jadi banyak tempat-tempat yang baru, idea dia yang baru. Jadi dari sana dapat belajar dari dengan dorang lah. Perancangan akan datang, kami sudah membuat satu kilang memproses. Di sana juga kami akan memproses apa saja yang dihasilkan dari ladang ini. Dan kami berharap sudah bukannya tempat memprosesan ini kami dapat supply di seluruh Brunei lah dari hasil ladang kami itu. Dari samping itu memang ladang ini tidak mencukupi kalau untuk menjadikan dia satu hasil untuk disupply seluruh Brunei. Jadi kami akan memperbesarkan lagi lah ladang yang sedia ada ni. Bagi saya ianya adalah satu inspirasi setiap orang berlainan. Tapi kalau orang itu berminat dalam bisnes, ia akan sentiasa memikirkan apa yang boleh dijadikan bisnesnya lah. Apa saja jenis bisnes, kalau ia ada terinspirasi, ia pasti akan berfikiran jauh lah apa yang ia akan buat di masa depannya. Yang kedua, perlu ada sabar lah. Sabar tu sebab kenapa bisnes ini bukan satu masa yang singkat. Untuk sebuah bisnes satu maju, ia perlu masa. Dan ketiga, kreatif lah, sama up to date lah macam bisnes satu apa yang terbaru. Sebab kalau consumer anda minat apa yang kita buat pun dia akan maju juga. Perlu ikut itulah aliran masa apa yang terkini lah. Sesungguhnya belia yang memiliki semangat dan azam yang tinggi mempunyai masa depan cemerlang bagi memperolehi kejayaan dengan adanya keupayaan berfikir, pembangunan kendiri dan keupayaan melakukan inovasi dan kreativiti. Segala penat lelah dan pelbagai rintangan yang dihadapi untuk mencapai kejayaan akan berbaloi apabila usaha yang dicurahkan menunjukkan hasil yang diharapkan. Alhamdulillah, belia kita ni pada masa ini mereka begitu berani dan berkecimpung di dalam perniagaan kecil-kecilan, dan ini adalah satu semangat ataupun satu perjuangan yang mereka buat dengan harapan ataupun harapan daripada Tani punya negara biarlah berdikari dengan sendirinya dan untuk meningkatkan lagi ekonomi negara dan juga untuk menjayakan negara tanpa bergantung pada yang lain. Kalau saya mendapat
berasa banggalah anak bangsa Melayu Brunei berusaha sendiri dan mengharapkan kerjaan. Belia yang menceburkan diri dalam bisnes, teruskan kerjaya, insyaAllah dengan usaha yang gigih mendapat hasil yang lumayan, insyaAllah. Harapan saya supaya belia pada masa ini supaya mereka menceburi apa-apa saja jenis perniagaan yang dapat diceburi di mana-mana saja di negara Brunei Darussalam, karena peluang-peluang ini masih banyak lagi terbuka kepada belia, sama ada dari segi perniagaan persendirian atau dari yang dianjurkan oleh persatuan-persatuan dan kampung-kampung. Saya berasa bangga belia di Brunei bersemangat untuk membuka bisnis sendiri untuk mencapai wawasan 2035. Alhamdulillah, saya berasa terharu di atas komitmen dan pencapaian anak-anak Brunei pada masa kini, iaitu banyak membuka bisnes-bisnes, dan saya yakin dengan adanya bisnes-bisnes ataupun usahawan muda di negara Brunei Darussalam dapat menyumbang kemajuan ekonomi negara Brunei Darussalam demi mencapai wawasan seperti mana hasrat ke bawah duli untuk menjadikan negara Brunei Darussalam ini sampai sasarannya wawasan 2035. Belia adalah aset berharga yang berperanan penting bagi kejayaan wawasan Brunei 2035. Sokongan dari pihak-pihak terlibat dalam memberikan khidmat nasihat mahupun bentuk kewangan dan kemudahan lain sangat berperanan dalam memberikan impak positif dalam keusahawanan di negara ini. Semoga matlamat wawasan 2035 akan tercapai dengan jayanya. Saya Fong selaku pengurus Labeli Syaspa mengucapkan selamat Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-39 tahun. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-39. Brunei maju dan berjaya. Selamat Hari Kebangsaan ke-39 tahun Brunei Darussalam. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 tahun. Selamat Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-39 tahun. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-39 negara Brunei Darussalam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-39 tahun. Selamat Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 tahun menjayakan wawasan negara.